Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, maka min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mari kita sama-sama baca 3 doa waktu wabak ni. Tuan-tuan aminkan doa ni, atau yang hafaz boleh ikut sekali. Yang paling penting kita yakin akan janji-janji Nabi SAW tentang kelebihan baca doa ni. Allah jauhkan kita daripada wabak, daripada musibah, daripada bala bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Ucapkan terima kasih kepada pihak pengerusi masjid, seluruh dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah. Malam ni kita nak bincang ni sambil-sambil kita ber-PKP ni. PKP lagi kan? PKPP, pemulihan tambah lagi kan? Ikutlah SOP tuan, nak buat macam mana? Kan? Pakailah mask ni. Pak Long ni kena bawa selalu ni, Pak Long ni. 1000 nilai dia. Kan? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dalam berhadapan dengan suasana ni, tuan-tuan kena ingat duit ni maksud doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita orang Islam Allah bagi satu lebih nama doa. Orang bukan Islam tak ada yang ni. Doa kita ni, kita doa, dan doa kita kena yakin. Tadi 3 doa kita panjat tadi ni, tuan-tuan amal setiap hari, kena amal setiap hari. Doa yang pertama kita baca bismillahirrahmanirrahim, yang tu doa jauh musibah. Yang kedua ni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tu doa. Yang kalau kita pergi satu tempat yang kita tak tahu tempat tu apakah, musibah yang terkandung di sebaliknya. Ada benda tak? Benda-benda tersembunyi. Benda-benda macam kita main ni, kita tak tahu. Lah ni tuan-tuan, masalah lah ni. Orang yang kena COVID-19 ni dia tak ada tanda. Nah,
Banyak daripada yang positif tak ada dia panggil apa ni? Tak ada simptom, tak ada gejala. Oh, boleh duduk je. Macam mana yang boleh tahu kata dia ada tu? Bila ada orang dekat dengan dia yang ada gejala, pergi cek, tengok pula dia close contact dengan ni, lah rupanya berapa ramai orang yang tak ada gejala yang kena sekali. Kita tak tahu. Subhanallah. Maka kita buat apa? A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pipi masjid baca a'udzubika limatillahi tammati min syarri. Pergi shopping komplek, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga kita baca Allahumma inna na'udzubika minal baras. Ya Allah, jauhlah aku daripada penyakit sopak, wal junun wal judam, gila, penyakit gila, penyakit kusta dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain. Habis minta doa. Jauh. Mudah-mudahan doa. Yang kedua, ikhtiar dan usaha kena ada. Bukan sekat tangan doa saja. Kena pergi juga, pakai juga mask, kena bawa ni hand sanitizer. Tu tulis tangan tu, tulis tu. Tulis tu bagi betul. Ada yang tulis Superman lah, Ultraman, Batman pun ada. Yang tulis. Pasal apa tak tulis betul-betul dia kata. Lagi semua orang tahu tulis. Sebab kalau apa-apa jadi apa-apa, na'udzubillah min zalik. Orang tahu nak kontak siapa, tahu nak cari siapa. Nah ni, saya semaat. Jaga ni jaga penjarakan fizikal ni, jaga. Sebab hari tu Allahumma salli alaihi wasallam, tuan-tuan, KKM buat keluar kenyataan bahawa Allahumma salli alaihi Muhammad, yang tersebar virus ni semata-mata melalui droplets ni, titisan air yang keluar melalui batuk, bersin, kan, daripada mulut, daripada hidung orang kepada mulut dan hidung orang. Kalau kita duduk dekat dengan dia, dia boleh travel. Bila kalau dia bersin ke, dia bercakap ke, dia boleh pergi tak lebih daripada 1 meter. So dia akan jatuh ke bawah. So kalau kita duduk dekat dan kurang, kalau dia bersin ke, dia batuk ke, dia apa ke, dia bercakap kita, dia rupanya bercakap pun tuan-tuan berkecil. Lepas tu tuan-tuan duduk jauh-jauh pada saya kan, tuan-tuan saya faham dah ni. Macam-macam keluar ni kan. Berkat kan. Tu kita duduk, orang dia bercakap, rupanya dia boleh sampai, kita boleh sedut kan. Kita boleh sedut. Tapi kalau kita duduk 1 meter jauh, dia tak akan sampai. Tu je jalan dia nak sampai pun. Melainkan dia batuk bersin kena kat jatuh kat atas besi ke, jatuh kat atas apa, tuan-tuan pergi pula pegang besi tu sebagainya. Lepas tu pegang tu, tuan-tuan pegang hidung kita pula, lepas tu pegang mata kita pula, tu dia masuk balik tu. Jadi saya semat. Dan dia buat kajian 89% yang positif dia pergi semua ni, pergi pasar raya, pergi kedai makan, pergi pasar raya, pergi semua. Tapi tak ada penyebaran yang berlaku dalam pasar raya, dalam kedai-kedai makan. Pasal apa? Kalau kita jaga, tak duduk dekat, insya-Allah biiznillah selamat. Biiznillah. Sabak lah tuan-tuan, nak buat macam mana? Saya pun rindu juga nak semayang sah dekat-dekat. Saya pun rindu juga tuan-tuan jumpa kawan-kawan nak pergi peluk-peluk macam kita duk peluk, cium-cium pipi kan. Nak salam, nak peluk. Saya pun rindu juga, tapi sabar je lah tuan-tuan. Nak buat macam mana, kita sabar sat. No, salih alaihi wasallam, sabar sat. Kemudian tuan-tuan, yang terakhir tawakal. Habis serah-serah pada Allah. No, serah pada Allah. Baik, tu bukan tajuk kita nak bincang, tu mukadimah dah saja sikit. No, salih alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan tak salam dengan saya pun tak apa, saya pun faham lah. Kita ni jumpa kadang-kadang merajuk kawan-kawan tak mau salam. Sombonglah ustaz tu. Allah kalau nak kena juga, bukan lagu tu. Janganlah cakap macam tu. Ikhtiar kita kan, nak kena juga, tapi ikhtiarlah ini. Kalau tak mau salam pun tak apalah, kita senyum-senyum dah. Senyum pun sedekah ya. Jumpa kawan senyum, ada baca senyum aja. Tuan-tuan, baik, yang kita nak bincang pada hari ini ialah destinasi matlamat, tujuan kita nak pergi tu mana? Kita nak pergi mana? Syurga. Semua kita ni asal pada syurga, dan kita nak kena balik ke syurga. Kampung halaman kita syurga. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu haji asal mana? Negeri Sembilan. Makanya sallallahu alaihi Muhammad. Negeri Sembilan. Saya orang Kedah. Tuan, kalau orang tanya tuan ni asal mana? Tuan-tuan jawab apa? Asal syurga. Sebab kita memang asal syurga tuan. Tapi janganlah jawab macam tu.
Orang tanya asal kampung, mana jawab kampung sudahlah. Tapi memang betul kita asal syurga. Datuk dengan wan kita ni asal syurga. Datuk dengan nenek kita ni dia asal syurga. Datuk kita nama Adam, nenek kita nama Hawa. Daripada mana? Syurga. Dan keluar daripada syurga untuk berkembang biak jadi khalifah di muka bumi. Berkembang sampailah kita ke tempat paling dekat dalam dunia. Di mana? Setapak aja. Tu pun punya susah nak main 4 tuan. Ingat kot hari Sabtu Ahad tak jam juga. Kata, pi mana? Setapak. Allah dekat sangat. One step je. Tapi jam kono. Subhanallah, tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berkembang sampailah tuan-tuan dekat sini. Dan kita ni dalam perjalanan balik menuju ke kampung halaman kita, nama syurga. Ada orang yang dia tak tahu jalan, dia panggil orang yang tersesat jalan balik ke syurga. Tersesat jalan. Tuan-tuan tahu tak, syurga ni satu tempat, satu negeri kemuliaan yang kekal abadi. Allah sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Bukan kalau sebut khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan faham ni kekal macam mana? Kekal ni macam mana? Duduk dalam tu tak keluar-keluar dah. Betul kan? Tapi dalam bab syurga Allah tak kata kekal. Dalam bab neraka Allah sebut innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Allah tak sebut abada kat ujung. Sungguhnya orang-orang kafir daripada kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, dan kekal dalamnya. Tuan-tuan faham macam mana? Masuk neraka tak keluar-keluar lagi dah. Tuan-tuan faham ke saya duk cakap ni? Bahasa utara ni boleh faham? Mejah tak payah dah tuan-tuan. Tuan-tuan faham lah, tuan-tuan tak faham, tuan-tuan buat faham bilah, angguk-angguk macam tu. Khalidina fiha. Tapi dalam syurga Allah kata apa? Khalidina fiha abada. Kalau sebut khalidina fiha tu maksud duduk kekal dalamnya. Dah kekal dah, faham dah, tak pergi mana-mana dah. Tapi dalam bab syurga Allah tambah lagi abada di hujung dia. Maksud dia apa ni? Sampai bila-bila. Penegasan bukan setakat duduk tu. Duduk dalam tu, tak pergi mana-mana dah. Allahumma salli alaihi wasallam. Sebab destinasi dekat ujung tu ada dua aja. Satu nama syurga, satu nama neraka. Orang dapat masuk syurga tak pergi mana-mana dah. Tak pergi mana dah. Negeri yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna. Nikmat yang paling sempurna, tak ada celah sikit pun. Kita ni dapat nikmat tapi ada juga celah dia. Alhamdulillah beli kereta baru. Subhanallah. Berapa harga kereta tu? Allah, murah je ustaz. Berapa harga? 350,000. Nikmat tak? Nikmat tak? Nikmat. Tapi ada celah tak? Jap-jap lagi rosak pula. Jap-jap lagi tayar pancit. Jap-jap lagi dapat tu. Jadi macam ni, pergi workshop kena repair, servis. Tak cuba tak servis jadi guna. Rosak walaupun harga setengah juta. Nikmat tak? Nikmat. Tapi ada celah tak? Ada. Dapat rumah besar dekat sini, sallallahu alaihi Muhammad. Duduk rumah besar, 3-4 bilik duduk ada. Nikmat tak? Nikmat. Ada celah tak? Kejap-kejap bocor kat situ. Kejap-kejap ni kat sini. Kejap-kejap leaking kat situ. Kejap-kejap pecah kat sini. Nikmat. Nikmat dunia. Ya, nikmat. Tapi ada celah tak? Ada. Masuk syurga, nikmat tak ada celah. Seronok yang sangat-sangat seronok. Satu tempat yang tuan-tuan boleh bayang tak? Tak ada sedih, tak suka, tak ada cemburu. Benda yang cerita negatif ni tak ada langsung. Tak ada langsung. Satu tempat yang
Seronoknya, lepas tu seronok lagi, lepas tu seronok lagi, lepas tu seronok lagi. Allah, mana? Syurga aja dah. Satu tempat kenikmatan yang tidak ada celah, dan Allah persiapkan berbagai jenis nikmat dekat sana. Nikmat yang tuan-tuan boleh bayang tak? Allah kata, qala Allahu azza wa jal, a'dadtu li'ibadis salihin. Telah aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa dia? Kenikmatan yang ma la ainun ra'at, yang mata tak pernah tengok. Tuan-tuan pernah tengok nikmat kat dunia ni? Cantiknya, subhanallah. Muhammad, depa ambil satu video dekat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Balkan. Tuan-tuan, negara Balkan. Negara Balkan ni negara cantik lah. Cantik, Balkan ni cantik. Dia cuaca dia cantik menyebabkan tanah kawasan dia cantik. Tu Bosnia Herzegovina tu, tu negara-negara kot tu lah. Cantik. Bukan sekat tanah cantik, orang dia pun cantik. Mata biru, mata hijau. Anda salli ala sayyidina Muhammad. Sebelah biru, sebelah hijau, macam kucing. Tuan-tuan, dia ambil satu video dekat negara Balkan dengan rumput hijau dan lain macam. Hijau, buat sele-sele kayu duduk. Air turun ni, air sungai turun tu, pecah sini, pecah sini, pecah sini, pecah sini. Sele-sele duduk atas tu, subhanallah. Mata tengok sangat cantik. Dia mainkan ayat Al-Quran tentang syurga dekat dalam tu. Dia main ayat Quran dalam video tu, dia main ayat Quran tentang syurga. Kita pun duduk terbayang, kita apa? Rupanya macam ni kot syurga. Tuan-tuan, kalau mampu tengok dengan mata, tu bukan syurga. Tak. Kalau boleh, selagi boleh tengok dengan mata, tu bukan syurga. Wala uzunun sami'at, telinga boleh dengar, tu bukan syurga. Tuan-tuan, saya duduk ni, ustaz duduk cerita pasal syurga. Yang tuan-tuan dengar ni, yang duk main dalam kepala tuan-tuan daripada apa yang tuan dengar, tu bukan syurga, tuan. Faham ni? Ustaz duk cerita tentang syurga ni, meleleh air liur kita ni. Tengah-tengah macam tu, mata tu terbeliak macam tu. Ustaz tu cerita, dia pun tak nak tengok syurga macam mana lagi. Faham ni? Dan kita pun duk terbayang lah bila cerita syurga mengalir sungai macam tu, ada bukit-bukit emas, bukit-bukit permata di kiri kanan, reflect daripada cantik. Kita duk terbayang macam ni, terbayang macam ni. Kubah-kubah rumah daripada emas, bata-bata daripada emas, debu-debunya daripada kasuri. Kita pun duk terbayang dalam kepala kita ni, macam tu, macam tu. Apa yang terbayang di mata, apa yang terbayang di kepala kita, kata Nabi SAW, kata Allah, wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terdetik dalam hati manusia. Tuan-tuan, mana kita boleh fikir satu tempat yang kalau tuan-tuan dapat makan suap pertama, alhamdulillah, sedapnya ya Allah, sedapnya. Ambil suap gitu, ya Allah. Suap yang kedua lagi sedap pada yang pertama. Suap lagi. Suap yang ketiga lagi sedap pada yang tu. Lagi suap, lagi sedap, lagi suap, lagi sedap, lagi suap. Allah Rabbi, tu syurga. Tak kerti fikir kita, mana ada makanan yang lagi suap kedua lebih sedap, lebih suap pertama pada satu pinggan yang sama. Tapi itulah syurga. Satu nikmat, satu tempat yang Allah Rabbi tak reti nak gambar. Dan Allah gambar macam tu. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terdetik. Itu syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah sebut, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fala ta'lamu nafsum ma ukhfi. Allah sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka, yakni daripada segala jenis nikmat yang indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
Jadi akan nampak agungnya nikmat syurga jika nak dibandingkan dengan kenikmatan duniawi. Kesenangan dunia dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat ni sangatlah rendah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh himpun jadi orang paling kaya dalam dunia ni, orang paling kaya dalam dunia, yang punya semua nikmat yang ada dalam dunia ada kat dia, tak boleh nak challenge orang yang paling rendah nikmat di dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, tempat letak tali cemeti, bukan tali cemeti tu, tempat letak. Kalau nak faham bahasa kita ni, tali cemeti kita faham. Rotan lah, senang sikit, rotan. Cikgu duk mengajar, ustaz duk mengajar, duk pegang rotan. Ku ada tempat letak rotan tu. Tempat letak rotan tu, tempat letak tali cemeti dalam syurga, itu lebih hebat, lebih baik daripada dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi takat tu pun kita rasa macam, oh hebat dah, ya Allah, syurga ni. Dan tak berasa teringin kan nak masuk syurga ni. Siapa yang dengar tentang syurga ni, dia akan seronok. Tu kejayaan kita yang sebenar-benar nanti bila? Kejayaan kita yang sebenar-benarnya nanti, kata Nabi, kata Allah sebut dalam Quran surah Ali Imran 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dibebaskan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kejayaan yang sebenar-benar. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga ni, salli ala sayyidina Muhammad, bukan setakat nak masuk syurga, tapi kita tak mau masuk neraka. Boleh faham? Sebab cara nak masuk syurga ni tuan-tuan, dia ada 3. Orang berdosa, orang yang hidup kat dunia ni, ada tak orang dekat dunia ni yang tak ada dosa? Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam mesti buat salah, buat dosa. Saya pun ada salah, tuan-tuan pun ada salah. Saya ada dosa, tuan-tuan pun ada dosa. Yang tak ada dosa dan terpelihara daripada dosa ni Nabi SAW nya. Kita semua ada dosa. Bila ada dosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak masuk syurga 3 cara. 3 cara. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia bangkit depan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bawa dosa-dosa dia masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, masuk neraka. Habis dia kena azab daripada neraka, habis dosa-dosa ni, layan dosa tu, maka baru masuk syurga. Kelompok pertama. Kelompok kedua, bawa dosa. Kelompok kedua, buat dosa tapi mendapat pengampunan di sisi Allah SWT waktu hidup kat dunia. Bangkit di padang mahsyar tak ada dosa, terus dapat masuk syurga Allah tanpa perlu melalui azab neraka. Kelompok tapi diampunkan oleh Allah dosa-dosanya nanti di yaumul qiyamah. Allah bersihkan dia daripada dosa dengan rahmat Allah, lalu dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan rasa tuan-tuan nak yang mana? Nak yang mana? Nak masuk syurga, tak mau lalu neraka. Tak mau. Biar masuk, sebab kita takkan mampu untuk tahan walau 1 saat duduk dalam neraka. 1 saat pun tak mampu nak tahan. Tambah pula Allah cerita dekat akhirat tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, 1 hari bersamaan dengan alfusanah, 1000 tahun. Tak masuk neraka lagi, duduk baru nak rumban dalam neraka ni dah terbakar daging-daging dia. Dia menjerit ni, cerita bunyi dekat dalam dada ni, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjerit 1000 tahun menangis dalam neraka. Tuan-tuan, daging-daging dia bakar ni sampai ke hati.
Dibakar sampai ke hati, sampai tinggal hati pun dia tumbuh balik supaya dia berterusan merasa sakit dan azab dalam neraka. Kita tak akan mampu satu saat pun. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dibebaskan daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam syurga, faqad faz. Inilah kejayaan sebenar. Sebab tu tuan-tuan baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa apa tu? Doa makan di hujung pun Nabi ajak dekat kita doa minta jauh pada neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, minta apa tu? Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat. Bukankah dalam kebaikan di akhirat tu dah ada, dah jauh pada neraka? Apa kebaikan di akhirat? Dapat masuk syurga, jauh pada neraka, dapat perlindungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Macam-macam kita boleh dapat dalam kebaikan di akhirat. Tapi Allah ajak minta kebaikan di dunia, minta kebaikan di akhirat, tambah di hujung waqina azabannar. Yang ni spesifik sebut. Faham tak ni? Mengkhususkan yang umum. Tadi umum dah, dekat alam kebaikan di akhirat tu dah ada je. Dak, yang ni minta juga jauh pada neraka. Sebab ada orang yang akan masuk syurga tapi dia melalui neraka dulu. Yang ni kita tak mahu. Dia faham tak? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah At-Taubah, wa'adallahu mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adnin wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah menjanjikan bagi orang beriman lelaki dan perempuan akan beroleh syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan beroleh tempat-tempat yang baik dalam syurga adnin, serta keredaan Allah yang lebih besar kemuliaannya. Balasan yang demikian adalah kejayaan yang besar. Surah Taubah 72. Mari kita nak tengok sifat-sifat syurga yang Allah cerita. Nak tahu macam mana agaknya, macam mana keindahan syurga. Allah cerita kat kita. Syurga ni benda tak nampak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syurga ni benda yang tak boleh nampak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau benda boleh nampak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak apa. Bila benda tak boleh nampak, kita hanya boleh tahu dengan apa yang Allah dan Nabi bagi tahu kat kita. Benda dalam kubur, siapa cerita kita? Tak ada siapa cerita. Macam mana boleh tahu benda yang dalam kubur? Nabi SAW cerita. Nah, benda kat akhirat, syurga neraka, tahu tak? Tak tahu. Siapa bagi tahu kat kita? Allah dan Nabi bagi tahu dekat kita. Bila Allah bagi tahu dekat kita, wajib percaya. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Baik, yang pertama, luas syurga. Syurga ni luas mana? Rujuk surah Ali Imran ayat 133. Allah sebut, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan segeralah kamu kepada pengampunan, keampunan daripada Allah. Bersegeralah kamu kepada keampunan di sisi Tuhan kamu dan mendapat syurga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dan bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Syurga luas mana? Seluas langit dan bumi. Satu, adakah semua syurga itu seluas langit? Tak. Ayat berikutnya Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahu Allah lil mujahidina fi sabilillah baina
darajataini kama bainas samai wal ard. Tadi Allah cerita satu syurga tu seluas langit dan bumi. Nabi SAW cerita yang luas langit dan bumi ni banyak macam mana. Nabi kata sesungguhnya syurga itu ada 100 tingkat yang dipersiapkan bagi para mujahidin di jalannya, dan jarak di antara dua tingkat tu, tingkat ni dengan tingkat atas, dua tu seluas langit dan bumi. Bukan 100 tingkat tu seluas langit dan bumi, dua tingkat itu dah seluas langit dan bumi dah. Lagi tingkat lagi satu seluas langit dan bumi, lagi satu seluas langit dan bumi. Tuan-tuan boleh bayang betapa luasnya syurga. Nah, kita berhenti untuk azan. Bunyi masuk betul lah. Bunyi deng tadi masuk lah. Nanti kita berhenti untuk azan lah. Masuk dah. 8.30 lagi. Ada. Azan insya-Allah. Sila. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana salli ala sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi sebut apa? Syurga ni seluas langit dan bumi. Rupanya bukan syurga tu seluas langit bumi. Satu tingkatan syurga tu dah seluas langit dan bumi. Bagi tahu kata luasnya syurga ni. Kita yang duduk dalam dunia ni, tuan-tuan, jalan tak habis. Jalan tak habis. Ni ada kita di Malaysia pun tak habis lagi. Ya ni, saudara Muhammad. Sepanjang hidup ni Malaysia pun tak habis lagi. Nu tak kira lagi nu mana nu. Saudara Muhammad. Australia tak. Nu, saudara Muhammad. Nu Zimbabwe yang tak habis lagi. Afghanistan, Turkistan, Gongostan, Gohegostan, negeri setan. Negeri setan pun Abdul Wahab ada harta, kaya kita. Berapa banyak tempat lagi yang kita tak pilih lagi kat dunia ni. Tuan-tuan, syurga luas dia satu tingkat aja. Luas langit dan bumi lah. Ada 100 tingkat lagi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Orang yang duduk satu tingkat di atas, satu tingkat di atas, tengok orang satu tingkat di bawah ni, kita tengok bintang di ufuk. Dia tengok, nampak kecil je. Tu satu tingkat. Mana Allah Muhammad? Sahabat tanya Rasulullah, siapa tu yang Nabi mana yang duduk tingkat atas tu? Nabi mana? Rasul mana? Ya, para Nabi dan para Rasul, dan orang-orang yang membenarkan para Nabi dan Rasul. Kita mustahil tak kita dapat itu? Tak mustahil tuan-tuan, tak mustahil. Allahumma salli ala sayyidina. Pintu-pintu syurga ada berapa pula? Hari kita belajar tentang syurga, nak masuk syurga kena tahu lah. Pintu syurga ada berapa? A 1, B 2, C 7, D 8, E all of the above, semua di atas. F, ustaz beritahu dah, malah kami nak pegang. Jawapan dia 8. Nabi SAW sebut, fil jannati thamaniyatu abwab. Pada syurga ni terdapat 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan la yadkhulu illa saimun. Ada pintu, salih ala Muhammad, satu pintu itu namanya Rayyan, dan tidak ada yang akan masuk melalui pintu tersebut melainkan orang berpuasa saja. Salih ala Sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kalau masuk periksa nanti tanya syurga ada berapa pintu? Berapa pintu? 8. Dalam banyak-banyak pintu ni ada satu pintu khas untuk orang puasa. Tuan-tuan, pintu syurga ni banyak sebenarnya. Ada pintu orang puasa, ada pintu taubat, ada pintu sedekah, ada pintu solat, macam-macam pintu kat syurga ni. Saya ni sebenarnya saya tak suka sangat pakai ni, sakit telinga. Sebab tu lagi tu berbekas kat sini nampak ni. Aduh. Jadi salih ala Muhammad. Kalau pakai yang ni berhenti lambat, berhenti awal sikit. Saya tulis, saya beritahu dekat pembantu saya tadi, kalau masjid minta kuliah beritahu jangan sedia yang ni lah, sebab saya tak selesa. Muka saya kembang, muka jadi yang muka kembang. Dia sakit, dia tekan, dia sakit. Sakit ni, sakit ni. Jadi salih ala Muhammad, kalau tak pakai ni boleh berhenti 12.5. Baik tuan-tuan, salih ala Muhammad. Jadi salih ala Muhammad, dalam syurga ni banyak pintu. Sebab tu kalau kita mampu untuk buat apa-apa kebaikan, jangan pelekeh orang yang tak mampu buat macam kita. Kata,
Pintu syurga ada satu nama Rayyan. Pintu syurga ni khas untuk orang-orang yang puasa. Boleh kat aku lah sebab aku ni rajin puasa. Lepas tu tengok hari Isnin ni kita akan buat puasa sunat secara berjemaah lah. Lepas tu semua-semua kita jemput untuk mai buka puasa kat masjid. Salat Jumaat. Tengok lalu tengah hari tu, tengok tu imam kita duduk makan dekat kedai. Tu imam pun tak puasa apa. Macam mana nak masuk syurga Rayyan? Tuan-tuan, bukan semua orang mampu buat macam kita buat. Anda ingat tak? Kadang-kadang Allah bagi kat kita kelebihan, kita mampu untuk puasa banyak. Ada orang dia tak dah nak puasa sebab dia travel banyak, dia ceramah banyak, mana tahu. Kan solat Jumaat tak? Kalau musafir yang wajib pun, puasa yang wajib pun Allah bagi untuk buka, apatah lagi puasa sunat. Betul ni? Tapi dia tak mampu puasa, tapi dia banyak sedekah. Kita tak tahu. Ada orang dia rajin sedekah, dia ada duit lebih sikit, pantang tabung lalu dia masuk duit. Bukan setakat masuk duit, tepuk kuat, tepuk. Terkejut orang sebelah, masuk duit, pam, tepuk. Ada orang pesen macam tu, tolak pergi kat tepi. Dia tolak tepi, dia duduk jeling yang sebelah tu. Berapa orang tu masuk, orang tu pencang dia slow. RM1, gulung kecil macam okok daun tu masuk, tepuk pelan je. Lah hati dia kata apa? RM1 aja bagi. Nak belajar pintu syurga, belajar tingkatan syurga, syurga Firdaus, RM1 masuk dalam tabung. Nak masuk syurga ke mana setakat RM1 tu? Dia kata lah hati dia, dia pun RM50. Sedangkan dia tak tahu yang bagi RM1 tu, itulah RM1 semata-mata yang dia ada. Dan mungkin dia ni rajin puasa sunat, mungkin dia rajin qiyamul lail. Kita tak tahu, pintu syurga banyak. Cuma Nabi sebut satu syurga special, nama Rayyan, pintu syurga untuk orang puasa. Allah kata, aina saimun, mana orang rajin puasa ni? Bangkit semua pakat-pakat yang rajin puasa, masuk. Bila masuk habis semua orang yang rajin puasa, pintu syurga tu pun tutup. Pasal apa sebut tentang pintu syurga puasa saja? Sebab bukan senang nak puasa. Betul tak? Bab puasa ni orang perempuan memang terror. Orang lelaki-lelaki jangan harap. Cuba ngaku sekali. Kan? Betul tak? Rajin puasa. Orang ngaku. Orang perempuan rajin puasa no? Oh, mereka Isnin Khamis puasa, hari putih puasa. Rajin puasa. Abang esok kita puasa. InsyaAllah. Bunyi insyaAllah pun teruk lah. Dia tak puasa lagi. Dua malam tu dia fikirlah, apalah aku nak pergi alasan apa tak mau puasa esok ni. Ya abang bangkit sahur ni, bangkit sahur ni. Itulah memanglah nak puasa hari ni, tapi dia fikir ada meeting lagi pukul 9 pagi tu lagi, tak makan lagi. Orang kata apa pula? Tak apa, cari alasan je tu. Kita puasa gitulah. Tapi siapa mampu puasa, dia istiqamah dengan puasa, dia jaga puasa dia, Allah sedia satu pintu kat dia, nama solat. Pintu Ar-Rayyan. Habis ada tak orang siapa-siapa yang dia dipanggil masuk mana-mana pintu syurga, semua pintu syurga masuk panggil dia? Sayyidina Abu Bakar tanya, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah, ada tak orang yang akan masuk pintu, yang akan dipanggil pada semua pintu? Pintu ni panggil, pintu ni panggil, pintu ni panggil, pintu ni panggil. Ada? Ada. Siapa orang tu? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi kata, kamu. Allah. Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW jamin dia syurga. Sayyidina Abu Bakar, Nabi sebut kata dia pintu syurga 8, semua panggil dia masuk. Ibadat sangat kuat sampai tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, berdiri semayang dia, puasa sunat dia, sedekah dia, sampai habis harta dia sedekah. Tak tinggal satu pun, sedekah semua.
walhal Nabi kata ahli syurga dah. Kita kalau mai kuliah satu hari, ustaz mai ceramah, tengok muka kita, tengok, kita kata pasal apa ustaz ni duk tengok aku macam ni. Habis kuliah, mai Ustaz Pak Long, pasal apa ustaz? Pak Long ni nama apa? Nama saya sekian-sekian. Ya Allah, sahih dah. Pasal apa? Semalam saja, semalam saya mimpi Pak Long duduk syurga. Betul ustaz? Betul, ya Allah. Esok tak mayang tu esok pakai tak semayang lah kita kan. Para sahabat lagi dapat jaminan syurga, lagi yang ibadat kuat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapakah orang yang pertama akan masuk syurga? Nabi SAW. Nabi kita. Orang yang pertama akan masuk syurga ialah Nabi SAW. Dan umat pertama yang akan masuk syurga ialah umat baginda Nabi SAW. Kita ni special, my last masuk awal. My last masuk awal. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, ati babal jannah yaumal qiyamah fastaftihu fayaqulul khazan fayaqul khazin man anta faqulu Muhammad fayaqulu bika amirtu la aftahu li ahadin qablaka atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Nabi SAW kata, aku mendatangi pintu syurga dan minta untuk dibukakan. Penjaga syurga pun berkata, siapakah kamu? Aku menjawab, Muhammad. Penjaga syurga berkata, aku telah diperintahkan membukanya untukmu dan aku tidak boleh membukanya untuk orang lain sebelum daripada kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam sebuah hadis yang lain, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu yadkhul jannah. Kita adalah yang terakhir masanya di dunia, tetapi yang pertama nanti di yaumul qiyamah, dan kitalah yang akan masuk syurga terlebih dahulu. Kita ni my last. Tuan boleh bayang tak berapa juta, berapa trilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa AS. Ramai. Depa nu bangkit awal. Umur panjang-panjang. Depa nu keluar awal kat dunia. Kita my last kali ni. Umat paling last sekali. Tapi pi ke akhirat, duduk di akhirat, kita awal sekali. Potong queue duduk depan sekali. Tuan-tuan, urusan kat padang mahsyar ni bukan sekejap-sekejap. Kalau seorang aja kat depan kita ni, kita duduk belakang ni, kita seorang aja. Dia ni Allah nak hisap dia. Daripada hari balik sampai hari dia meninggal, berapa puluh tahun. Kita duduk tunggu belakang ni. Kalau 60 tahun, kalau sehari kira sehari hisap, tak apa lagi. RM1 yang pertama dapat duit ni kok mana? Belanja pi mana? Halal ke haram? Siapa kata halal? Pi cari dia. Subhanallah. Baru RM1 pertama, entah berapa lama nak selesai RM1 pertama tu. RM1 yang kedua, RM1 yang ketiga, RM1 yang keempat. Ni orang bagi amal ni, pasal apa tak amal pula? Nak jawab yang tu pula. Ni harta dapat ni, belanja pergi mana? Kira yang tu pula. Umur muda ni dapat pasal apa tak? Soal jawab dia hidup 60 tahun, entah berapa lama soal jawab dia seorang. Kita duduk tunggu kat belakang ni. Ini bukan seorang, ini berapa kaum yang duk ada. Kalau dihisap kaum demi kaum demi kaum demi kaum, dan kita duk paling last, berapa lama kita nak tunggu kat syurga tu? Dekat padang mahsyar tu. Faham tak? Tapi Allah bagi special kat kita, potong queue duduk depan sekali. Kita awal sekali. Dan lepas kita semua masuk syurga, baru Allah nak kira yang lain-lain untuk masuk syurga. Nikmat tak? Nikmat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangunan dalam syurga. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anil jannah kaifa hiya? Qala man yadkhul jannah yahya la yamut.
wa yan'amu la yab'asu wala tabla su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thiyabuhu wala yubla thiyabuhu qila ya Rasulullah kaifa bina'uha qala labinatun min fiddah wa labinatun min dhahab milatuha miskun wa hasba'uha al-lu'lu' wal yaqut wa turabuha az-za'faran atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Rasulullah SAW pernah ditanya tentang syurga. Wahai Rasulullah, syurga ni macam mana? Kaifal jannata? Aina anil jannah kaifa hiya? Tentang syurga ni macam manakah keadaan syurga ni? Qala, Nabi SAW menjawab, barang siapa yang masuk syurga may yadkhul jannah yahya la yamut. Siapa yang masuk syurga, dia hidup dan tak mati-mati dah sampai bila-bila. Hidup tak mati-mati dah sampai bila-bila. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan dia akan terus mendapat kenikmatan dan tidak akan susah lagi. Dapat nikmat tak susah-susah lah. Kemudian tidak akan lapuk baju dia. Baju dia tak akan jadi usang, tak akan dilapuk. Nah, Ustaz Muhammad. Lagi tidak akan hilang usia muda dia. Muda saja. Orang lelaki lebih kurang umur 30-33 tahun. Umur tu ya. Orang lelaki 33 tahun ni kira muda lah. Nah, saya lihat Syekh Muhammad, abang umur apa? 26, 36. Muda lagi. Saya 44 tahun ni. Ada cucu dah seorang saya ni. Saya janggut orang putih dah. Saya lihat Allah Syekh Muhammad dah. Nah, saya lihat Syekh Muhammad dah. Muda 30 ni, 30-an ni kau muda ni. Orang lelaki, orang perempuan umur 18. Pasal apa? Orang perempuan 18 tu kira matang sikit. Orang lelaki umur 18 main Beyblade ke. Ialah sesuai tu. Tak tua-tua dah, duk muda tu. Seorang makcik jumpa Nabi. Rasulullah, makcik bolehkah masuk syurga? Nabi kata apa? Orang tua tak boleh masuk syurga. Teriak tu. Nangis dia, tak boleh masuk syurga dah. Iyalah, yang masuk syurga dia muda-muda, makcik jadi muda dia masuk syurga. Oh, seronok balik dia. Ni, saya lihat Syekh isteri kita kat rumah tu, dulu waktu baru kahwin kan. Oh, piwi. Ni, saya lihat Syekh macam tu ibadah isteri kita. Lah ni kecil sikit pada PTS 3 pintu je. Faham ni? Dia kita duduk pergi makan tuan anak-anak kita makan, order roti canai seorang sebiji. Tak habis, siapa tolong berhabis? Isteri kita lah. Macam tu. Sihat badan dia tuan-tuan. Saya lihat Syekh makin tua. Nanti dalam syurga isteri kita balik umur 18. Bukan setakat umur 18, lagi cantik daripada bidadari. Tu isteri kita tu. Lagi cantik daripada bidadari tu cantik. Isteri kita lagi cantik. Dia penghulu bidadari. Isteri kita. Syarat dia jadi apa? Isteri solehah. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Subhanallah. Nabi sambung lagi. Nabi kata apa? Ditanyakan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, kaifa bina'uha? Bagaimanakah bangunan-bangunan dalam syurga tu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bangunan-bangunan dalam syurga ni ada yang batanya daripada perak, ada yang batanya daripada emas. Ketul-ketul bata ni, ketul bata ada emas, ketul bata ada perak. Kemudian simen dia tu, simen yang duduk letak di antara batu bata tu, simen dia tu daripada misk, wangian. Salih alaihi Muhammad. Kemudian batu-batu kerikil dia ni yang duduk tepi-tepi tu, batu-batu kerikil tu, batu-batu tu daripada mutiara-mutiara. Salih alaihi Muhammad. Dan permata, tanahnya pula daripada za'faran. Allah Rabbi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ni Allah bagi kat kita ni. Tuan-tuan nak dalam rumah lagu tu baca qul Allah 10 kali.
Baca qul Allah 10 kali. Tuan-tuan nak tak nanti boleh masuk pintu syurga mana-mana yang tuan-tuan suka? Nak tak? Tadi kan Sayyidina Abu Bakar, syurga panggil, pintu syurga panggil, ni mai ni, yang ni mai ni. Tuan-tuan nak tak nanti boleh pilih nak masuk pintu syurga mana satu? Nak tak? Pipi juga, yang ni cantik, ya Allah, nak masuk yang ni boleh? Boleh. Nak masuk yang ni boleh tak? Boleh. Yang ni pun cantik tak? Nak masuk yang ni boleh? Boleh. Nak tak macam tu? Tahu tak amalan dia apa? Amalan dia, kata Nabi SAW, barang siapa yang menyempurnakan wuduknya, sempurnakan wuduk, kemudian selesai wuduk dia memandang ke langit, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duk baca dah. Baca tak sebelum ni? Baca tak? Baca. Tahu tak apa kelebihan bacaan tu? Kelebihan dia akan dia akan, maksudnya cuma dia boleh memilih mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki yang dulu. Tak masuk ini boleh, masuk ini boleh, masuk ini. Kalau kita tahu ya Allah macam tu punya besar ganjaran, baru tahu. Pas pada ni angkat tangan tu kemas-kemas, sungguh-sungguh faham dah. Yang terakhir, ni terakhir dah, tak boleh kuliah PKP tak boleh lama-lama. Terakhir dah ni, terakhir dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Hari ni cerita syurga ya Ustaz kan? Cerita syurga. Kalau bagi tajuk amalan masuk syurga, tu bincang lain. Bincang lain. Dah sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Pasar di syurga. Oh, syurga ada pasar. Ada pasar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la suqan ya'tunaha kulla jum'atin fatahubbu riha syamali fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim fafizdadu husnan wa jamalan fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdartum ba'dana husnan wa jamalan fayaqulu wa antum wallahi laqad izdattum ba'dana husnan wa jamalan atau kama qala Rasulullah sallam rawahul Muslim. Sungguh di syurga ada pasar yang didatangi penghuni syurga setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita pergi pasar syurga. Lalu ada yang tanya, Jumaat kat sana tak kena solat Jumaat ke Ustaz? Ni kata, sagi duk kalut nak pergi pasar, sagi nak pergi sembahyang Jumaat pula. Tak ada dah. Di syurga tak ada ibadat dah. Ibadat bahagian dunianya. Tak ada dah. Pergi pasar setiap Jumaat, pergi pasar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bertiuplah angin dari utara kena kepada wajah dan pakaian mereka hingga mereka semakin indah dan semakin tampan. Pi pasar ni angin tiup kena muka, kena baju, muka jadi makin cantik, pakaian jadi makin cantik. Mana nak cari benda tu kat dunia tu kan? Lalu subhanallah, akhirnya dia balik ke rumah depa dan berjumpa dengan ahli keluarga mereka di rumah. Lalu mereka pun berkata, demi Allah engkau bertambah indah dan bertambah tampan. Mereka pun berkata, kamu pun bertambah indah dan bertambah tampan. Ya Allah. Dalam satu riwayat cerita, Abu Hurairah tanya, Rasulullah, pasar dekat syurga tu sama macam pasar dekat kita ke? Tak sama. Pasar di syurga tak ada jual beli dah. Apa yang teringin dia akan bagi. Apa yang dia nak dia akan dapat. Niatlah hati dia, dapat. Ada mimbar-mimbar daripada syurga. Ada orang dapat mimbar pada emas, ada orang dapat mimbar daripada perak, ada orang mimbar daripada permata-permata, mutiara sebagainya, ikut kepada amalannya waktu hidup di dunia. Dia tengoklah tu imam tu tingginya mimbar dia, cantiknya. Kalau lah dapat baju macam dia, lintas je nak baju macam tu, terus tukar dapat baju yang macam yang dia teringin tu. Subhanallah. Syurga seronok tuan-tuan. Dan semua kenikmatan syurga tak boleh challenge dengan satu nikmat yang sangat istimewa.
Satu nikmat sangat best, paling best sekali. Sampai kalau dia dapat nikmat ni, dia akan lupa semua nikmat-nikmat yang lain. Tahu apa nikmat dia? Nikmat melihat wajah Allah. Dapat tengok wajah Allah, habis tuan-tuan. Tak ada tempat, tak ada nikmat yang boleh challenge, yang boleh tanding nikmat melihat wajah Allah. Tuan-tuan, kita cerita semua kenikmatan tuan-tuan, dan kita sangat teringin untuk jadi ahli syurga Allah. Maka calonkanlah diri kita untuk jadi ahli syurga Allah dengan satu perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadilah orang bertakwa di sisi Allah SWT. Apa maksud takwa? Apa yang Allah perintah buat semua, apa yang Allah larang tinggal. Tu ya tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang Allah suruh buat semua, apa yang Allah larang tinggal semua. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar tu tuan-tuan, saya ucap terima kasih pada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya pada malam ini. Saya mohon maaf ada sebarang terkasar bahasa tersilap bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya nak tutup majlis, dekat luar sana, dekat pintu tu tuan-tuan, saya ni ada madrasah saya dekat Kedah, namanya Darul Faizin. Satu kompleks saya buat 8 ekar. Ada tahfiz, ada pra-tahfiz dan ada warga emas. Dan kami menyediakan pengajian percuma kepada tahfiz dan warga emas. Pengajian umumi disediakan pengajian percuma. Jadi kos setiap bulan melebihi daripada RM30,000 yang saya cari. Nak kena ikhtiar cari. Dan setiap ceramah yang saya pergi, saya taklah berhajat untuk buka wakaf dak. Tuan-tuan tak payah bagi sumbangan, tuan-tuan tak payah bagi wakaf. Saya nak minta tuan-tuan tolong satu je. Tuan-tuan beli susu saya tu. Susu tu susu kambing. Saya campur dengan beras perang, campur dengan gula dan ginkgo biloba untuk otak dan kecerdasan otak. Nah, Salih Muhammad, beras perang tu tujuan dia untuk bagi kenyang perut dan untuk bagi hilang bau hamis kambing. Orang-orang yang biasa tak boleh minum susu kambing, insya-Allah boleh minum susu ni sebab dia tak bau kambing tu, dia bau beras perang tu lebih ni. Insya-Allah yang kita minum pun insya-Allah bancuh dalam cawan, jangan bancuh dalam gelas. Dia hilang rasa. Bancuh dalam cawannya. Daripada anak seawal 2 tahun sampailah warga emas semua boleh minum insya-Allah. Tuan-tuan yang nak diet, tak mau makan malam-malam takut gemuk, minum ni, kenyang malam-malam insya-Allah. Anak-anak nak pergi sekolah bagi dia minum. Dan yang paling penting, tuan-tuan beli itu ada bahagian dia untuk Kompleks Islam Darul Faizin. Ini yang saya duk cari dana tiap-tiap bulan. Tuan-tuan kat luar tu tuan-tuan boleh dapatkan. Yang main ni ejen kita dekat dengan sini. Kalau tuan-tuan rasa selesa, rasa serasi, tuan-tuan ambil nombor telefon dia. Nanti tuan-tuan boleh kontak untuk dapatkan repeat order daripada dia. InsyaAllah dia boleh hantar ya tuan-tuan. Terima kasih lagi sekali atas perhatian. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.